Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Apa khabar murid-murid? Hari ini bersama Cikgu Rusliza lagi dalam pelajaran Bahasa Melayu menerusi rakaman video. Dan hari ini apa yang Cikgu akan ajar kamu ialah berkaitan kata hubung. Cikgu berharap kamu telah bersedia untuk mengikuti aktiviti pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah murid-murid, sekarang mari kita lihat apakah kata hubung. Kata hubung ialah kata yang digunakan untuk menggabungkan atau menyambungkan lebih daripada satu ayat. Cikgu pasti kamu telah mengetahui penggunaan kata hubung kerana telah banyak kita guna dalam pembinaan ayat. Namun, bagi murid-murid yang telah lupa apakah kata hubung, cikgu berharap kamu dapat memberi perhatian menerusi video yang cikgu akan ajar kamu pada hari ini. Baiklah, sekarang cikgu ajar kamu satu formula mudah untuk mengenal pasti kata hubung. Kata hubung ialah ayat tunggal yang digabungkan untuk membentuk ayat majmuk. Ingat tak lagi ayat majmuk yang kita bina dalam bahagian A yang cikgu duk ajar selalu dekat kelas, iaitu yang teknik skop tu. Okey, baik. Bagi yang lupa, mari kita tengok formula ringkas ini. Kita tengok ayat tunggal 1 dan ayat tunggal 2. Apabila kita hendak membentuk ayat majmuk, kita akan tambah dengan kata hubung. Kamu nampak kan perkataan yang cikgu telah warnakan dengan kotak warna merah ini adalah kata hubung. Tapi apa itu kata hubung? Mari kita tengok. Okey, ini contoh ayat tunggal 1 yang cikgu beritahu pada slide yang sebelum ini. Contoh ayat tunggal yang pertama, saya bermain di taman permainan. Ayat tunggal kedua, adik bermain di taman permainan. Jadi, ayat tunggal 1 dan ayat tunggal 2 mempunyai predikat yang sama. Yang cikgu hitamkan ini adalah predikat. Saya dan adik merupakan subjek. Jadi, kita hendak bina ayat majmuk daripada dua ayat tunggal ini. Dan agak-agak kamu, apakah kata hubung yang sesuai yang pernah kamu guna di dalam kelas? Cuba kamu fikirkan. Okey, baik. Kita nak bina ayat majmuk. Sekarang mari kita lihat. Apakah kata hubung yang sesuai? Ya, kita akan menggunakan kata hubung dan. Mari kita lihat contoh ayat. Saya bermain di taman permainan dan adik bermain di taman permainan. Jadi kamu lihat ada dua bermain di taman permainan. Jadi yang bermain di taman permainan ini kita kenali dia sebagai predikat. Oleh itu, untuk menjadikan ayat ini lebih gramatis ataupun lebih bagus, kita perlu gugurkan satu predikat dalam ayat ini menjadikan contoh ayat seperti ini. Okey. Saya dan adik bermain di taman permainan. Jadi, pada ayat yang baharu ini, kamu nampak ayat ini lebih bagus daripada ayat yang pertama. Ayat yang pertama itu tidak salah ya murid-murid, cuma kurang gramatis. Oleh itu, kata hubung dan digunakan sebagai penyambung untuk menyambung dua ayat tunggal menjadi satu ayat majmuk.
Faham tak? Okey, sekiranya kamu masih lagi was-was, tak apa, ikuti cikgu dan belajarlah bersama cikgu sehingga selesai video pembelajaran ini. Baiklah, sekarang ini kita pergi kepada skop yang lebih mendalam dan memerlukan penumpuan kamu yang lebih. Sebab itu cikgu buat rakaman secara video supaya kamu boleh dengar dengan teliti. Sekiranya menerusi Google Meet, mungkin kamu akan ada gangguan dan tidak dapat memberi tumpuan. Oleh itu, menerusi rakaman video ini, cikgu berharap kamu dapatlah input sedikit berkaitan kata hubung. Baiklah, mari kita lihat penjelasan kata hubung yang lebih mendalam. Kata hubung terbahagi kepada 3, iaitu kata hubung gabungan, kata hubung pancangan dan kata hubung berpasangan. Oleh itu, yang kita duduk belajar di kelas itu, kata hubung jenis apa ya? Mari kita lihat pada slide yang seterusnya. Okey, mula-mula kita tengok kata hubung gabungan. Apa itu kata hubung gabungan? Kata hubung gabungan iaitu perkataan yang berfungsi untuk menggabungkan dua ayat yang setara, iaitu kedua-duanya ayat utama. Okey, baik. Mari kita lihat contoh kata hubung gabungan. Inilah antara kata hubung yang digunakan untuk menggabungkan dua ayat yang utama. Kamu lihat pada slide yang sebelum ini, cikgu dah ajar contoh penggunaan kata hubung dan. Okey, baik. Di bawah kata hubung gabungan, selain dan, terdapat banyak lagi contoh-contoh. Antaranya, atau, lalu, serta, kecuali, sambil, tetapi. Cikgu pasti semua kata hubung ni kita dah selalu guna dalam kelas untuk membina ayat. Okey, baiklah. Sekarang kita tengok slide yang seterusnya. Baiklah murid-murid, ini merupakan contoh penggunaan kata hubung gabungan. Tadi cikgu dah bagi beberapa contoh kata hubung gabungan dan di sini ada penjelasan penggunaan kata hubung gabungan dan beberapa contoh ayat. Cikgu akan ambil 1-2 sahajalah untuk baca dan murid-murid boleh lihat contoh yang lain. Mari kita lihat penggunaan atau. Atau ini menunjukkan pilihan. Kita nak yang mana? Contoh ayat, kamu boleh memilih baju kebaya atau baju kurung. Jadi, apabila kamu nak menggunakan atau, kamu mesti membuat pemilihan yang mana satu kamu hendak. Okey, cikgu ambil contoh lagi satu. Malahan. Malahan ini digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang makin atau kian bertambah. Mari kita lihat contoh ayat. Encik Zulkifli bukan sahaja seorang pengurus, malahan dia juga majikan yang bertanggungjawab. Maksudnya dia nak jelaskan lagi tentang Encik Zulkifli ni. Dia bukan sahaja seorang pengurus, tapi dia juga majikan yang bertanggungjawab. Majikan ni maksudnya ketua. Okey, baik, seterusnya sambil. Sambil ni maksudnya kita nak menunjukkan sesuatu yang dilakukan bersama-sama. Maksudnya kita buat dua kerja. Dalam kita dah buat tu apa lagi yang kita buat? Contoh ayat, Emilia menyanyi sambil menari. Dan kamu boleh lihat contoh yang lain lah. Serta, tetapi, lalu, malah banyak lagi contoh kata hubung gabungan seperti kamu lihat kat bawah, bahkan, lagi, padahal, sedangkan, seraya, kemudian. Okey, kalau sekiranya ada beberapa kata hubung yang kamu rasa kamu kurang
tak pernah dengar, kurang faham, kamu boleh rujuk pada kamus. Kat kamus dia akan jelas dengan lebih mendalam. Kalau tiada kamus di rumah, boleh guna Google Search dan carilah menerusi kamus secara online. Baiklah murid-murid, sekarang kita lihat kata hubung yang kedua ialah kata hubung pancangan. Kata hubung pancangan merupakan perkataan yang menghubungkan ayat-ayat yang tidak setara, iaitu satu ayat utama dengan ayat-ayat kecil. Tadi pada slide yang sebelum ini kamu telah belajar kata hubung gabungan di mana menghubungkan ayat yang utama. Dua-dua ayat yang dihubungkan itu merupakan ayat utama. Okay, kita lihat pada slide yang seterusnya. Kita lihat jenis-jenis kata hubung pancangan. Kata hubung pancangan ada 3 pula pecahan di bawahnya. Yang pertama, kata hubung pancangan relatif. Yang kedua, kata hubung pancangan komplement. Dan yang ketiga, kata hubung pancangan keterangan. Okey, baiklah. Agak mencabar ya kata hubung, jenis-jenis kamu nak ingat, kamu nak faham. Tapi cikgu rasa kalau sebut je kata hubung, kamu dah tahu penggunaannya, iaitu menghubungkan ayat untuk menjadikan ayat itu ayat majmuk. Itu yang kamu perlu pegang dan kamu perlu faham. Tetapi cikgu perlu jelaskan juga jenis-jenis kata hubung supaya kamu dapat ilmu tentang kata hubung dengan lebih jelas. Sebab tata bahasa ini kamu akan guna sampailah sekolah menengah nanti. Dan kalau kamu sambung lagi pelajaran dalam bahasa Melayu, kamu akan belajar lagi di universiti. Jadi sedikit sebanyak pembelajaran di sekolah rendah ini dapat bantu kamu ketika kamu melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Baiklah, kita lihat pada slide yang seterusnya. Sekarang mari kita lihat kata hubung pancangan relatif. Kata hubung pancangan relatif ialah kata yang berfungsi untuk menghubungkan klausa utama dengan klausa kecil dengan menggunakan yang. Klausa itu maksudnya ayat. Jadi kita lihat contoh yang pertama. Drama yang ditulis oleh Bahari Zaman itu telah memenangi anugerah Bani Buang. Jadi kamu lihat yang. Yang ialah kata hubung yang digunakan. Mana ayat utama? Ayat utamanya mari kita lihat pecahan ayat ini. Drama itu memenangi anugerah Bani Buang. Ini ayat utama ya. Jadi yang kedua pula drama itu ditulis oleh Bahari Zaman. Jadi yang drama itu ditulis oleh Bahari Zaman tu ayat kecil. Penerang kepada ayat yang pertama. Jadi nak gabungkan ayat ini menjadi satu ayat majmuk. Kata hubung yang digunakan. Contoh ayat yang kedua, pemuda yang disaman itu telah membayar dendanya. Pemuda itu disaman. Pemuda itu telah membayar dendanya. Jadi pemuda itu disaman merupakan ayat yang utama. Nak gabungkan dengan ayat kecil iaitu pemuda itu telah membayar dendanya. Kata hubung yang digunakan. Kita lihat paparan yang seterusnya. Seterusnya merupakan kata hubung pancangan komplement, iaitu kata yang berfungsi untuk menghubungkan klausa utama dengan komplement atau pelengkap dengan menggunakan kata hubung, bahawa dan untuk.
Jadi kalau kamu tak faham penerangan ini, kamu cuma faham kata hubung pancangan komplement ada bahawa dan untuk. Kita tengok slide seterusnya. Iaitu kata hubung pancangan keterangan, di mana kata hubung ini merupakan kata yang berfungsi untuk menghubungkan klausa utama dengan klausa yang menjadi keterangan. Antara kata hubung tersebut ialah kerana, supaya, hingga, demi, agar, dengan, seperti, sejak. Jadi kalau kamu lihat contoh-contoh kata hubung ini, kita dah selalu guna dalam pembinaan ayat, dalam cara nak jawab soalan pemahaman. Jadi di sini kalau kamu kurang faham, kamu tengok keterangan. Maksudnya apabila kita hendak memberi keterangan berkaitan sesuatu ayat, kita akan menggunakan kata hubung di bawah inilah seperti kerana, supaya, untuk menjadikan ayat kita lebih gramatis. Baiklah murid-murid, sekarang kita lihat kata hubung yang terakhir iaitu kata hubung berpasangan. Apa maksud berpasangan? Berpasangan ni maksudnya terdapat lebih daripada satu kata hubung dalam satu ayat. Cikgu pasti kamu dah selalu jumpa dalam karangan, dalam pembacaan teks, tapi kamu tak tahu bahawa itu merupakan kata hubung berpasangan. Okey, kita lihat contoh. Okey, baik-baik yang pertama. Yang kedua, jangankan, pun, bukan sahaja, malah, walaupun, namun. Okey, baik. Ini antara contoh. Sebenarnya ada lagi jenis kata hubung berpasangan. Kalau kamu rajin, kamu bolehlah search dekat Google, cari contoh-contoh kata hubung pasangan yang lain. Baiklah, sekarang mari kita lihat contoh kata hubung berpasangan. Kita lihat contoh ayat yang pertama. Walaupun cacat, namun Azim rajin berusaha. Kamu tengok penggunaan kata hubung yang pertama, walaupun. Itu satu kata hubung yang diletakkan di hadapan ayat. Dan yang kedua, penggunaan kata hubung namun. Okay, baik, contoh yang kedua. Baik Suraya, baik adiknya, sama-sama pintar. Jadi, penggunaan kata hubung baik-baik. Yang ketiga, jangankan RM10, RM1 pun dia tidak ada. Dan contoh keempat, Fuad bukan sahaja nakal, malah suka ponteng sekolah. Itu merupakan contoh ayat yang menggunakan kata hubung berpasangan. Baiklah murid-murid, sekarang mari kita lihat kesimpulan apa yang kamu belajar pada hari ini menerusi rakaman video ini. Kamu telah belajar jenis-jenis kata hubung yang ada 3, iaitu kata hubung gabungan, kata hubung pancangan, dan kata hubung berpasangan. Kata hubung pancangan pula terbahagi kepada 3, iaitu kata hubung pancangan relatif, kata hubung pancangan komplement, dan kata hubung pancangan keterangan. Baiklah, sekiranya kamu rasa pembelajaran pada hari ini agak berat, cikgu berharap kamu dapat membuat pengulangan video. Kalau kamu nak cari contoh-contoh video kata hubung yang lain di YouTube pun banyak. Jadi, kalau kamu tak faham, jangan abaikan. Kamu boleh tanya cikgu ataupun kamu boleh buat rujukan sendiri. Tapi, apa-apa pun, cikgu rasa kamu dapat tangkap sikit pun tak apa. Misalnya kamu dapat faham penggunaan kata hubung. Okey, kata hubung kamu faham
Cukup kamu faham nak gabungkan dua ayat menjadi satu. Dua ayat tunggal menjadi satu ayat majmuk. Kalau kamu dapat faham konsep itu pun dah cukup. Dan kamu hafallah beberapa jenis kata hubung seperti sambil, dan, tetapi, atau, supaya. Sebab apa kamu perlu hafal? Sebab apabila kamu faham dan kamu tahu penggunaan kata hubung tersebut, senanglah untuk kamu bina ayat. Kadang-kadang apabila kamu tak faham konsep ataupun penggunaan kata hubung yang sesuai, apabila kamu guna secara hentam kromo, menjadikan ayat kamu tidak gramatis. Baiklah, untuk pembelajaran pada hari ini, cikgu hentikan setakat ini, dan sekiranya kamu ada persoalan boleh tanya cikgu. Dan sebagai untuk menguji kamu punya pengetahuan berkaitan kata hubung, cikgu ada sediakan latihan dalam bentuk Google Form dan kamu boleh jawab selepas tamat video ini. Baiklah, kita jumpa pada sesi pembelajaran yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.